antara nampak esok jangan layu-layuan. Hai, Assalamualaikum. Sedap tak suara tadi? Bukan sahaja nyanyi tau. Nyanyi tu sebab nak release stres. Stres kan, nyanyi orang kata boleh, orang kata menghilangkan apa yang dulu kelara sebab stres. Stres lagi sebut. Kenapa tentang stres kan? Okey, stres. Hari ni cikgu nak kongsi sikit lah tentang stres. Tapi sebelum tu nak tanya, dah lama kita tak jumpa kan? Apa khabar semuanya? Sihat ke? Mana tahu orang kata sejak 3 bulan ni masing-masing badan makin comel, ya, makin bulat, naik badan okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kena jaga jugalah kesihatan diri tu. Okey, stres pernah tak dengar tentang stres? Stres ni kalau kata bahasa Melayu kita kata tekanan lah, ya. Kalau English ni stres, ya. Okey, semua orang pernah dengar stres dan semua orang mungkin pernah hadapi stres. Jarang-jarang lah kalau kata-kata stres ni tak ada orang yang tak pernah hadapi stres. Okey, so kita kenali stres sedikit lah, ya. Okey, stres tu apa? Stres ni berlaku apabila satu keadaan, orang kata satu keadaan atau satu perkara tu tidak dapat kita penuhi. Contohnya tak dapat penuhi sesuatu tuntutan kan, tuntutan kerja, tuntutan orang contohnya. Bila kita tak dapat memenuhi sesuatu perkara itu akan berlakunya stres. Tapi stres ni bergantung pada individu pula, ya. Ada yang bila berlaku stres, seorang individu tu okey, relax. Sebabnya mungkin seseorang itu dia cara pandang tentang stres, cara pandang tentang tekanan ni dia memandang dari segi side positif. Maksudnya dia berpandangan baik lah. Okay? Bila seseorang itu dia berpandangan baik tentang stres, jadi dia sebenarnya tak ada masalah untuk hadapi stres dan cuba nak selesaikan stres. Jadi kita ni individu yang macam mana? So sebab kita kena kenali diri. Okay? Kalau kata kita ni suka memandang sesuatu perkara stres itu dari side positif, insya-Allah sebenarnya kita boleh hadapi. Tapi ada juga individu di mana dia memandang stres ni dari segi negatif. Dia kata stres ni menyusahkan, ya, tak seronok. Jadi bila kita dah berpandangan negatif, untuk kita hadapi stres, untuk kita nak cope stres tu ada sedikit masalah. Bila kita dah cara pandang negatif, jadi kita nak cope dengan positif tak jadi. Kita mesti nak hadapi stres. Yang pertama perlu kita lakukan adalah cara pandang kita terhadap stres itu dahululah. Okey, setakat tu rasanya mungkin semua faham lah, ya. So cikgu nak cakap tadi stres ada dua lah, ya, positif dan negatif. So kalau kata bagusnya kita cubalah jadikan sesuatu stres itu sebagai satu perkara yang positif. Okey, itu yang pertama. Okay, kita cuba tengok pula stres. Apa punca stres? Okay, stres ni ada, orang kata, ada datang daripada faktor luar dan ada juga datang daripada faktor diri sendirilah. Okay, faktor luar. Contohnya lah, ya, kita tengok apa yang berlaku bukan barulah, 3 bulan yang lepas lah, apabila negara kita ditimpa, kata, satu penyakit pandemik. Maknanya semua negara terima penyakit ni, dapat penyakit ni. So nak tak nak sebenarnya kita juga negara yang memang tak boleh nak elak apabila berlaku pada salah seorang ahli keluarga, salah seorang warga negara kan. Jadi pasti ada juga memberi sedikit tekanan, ya, penyakit pandemik ni pada diri kita ataupun ahli keluarga kita. Okey, pada diri kita, contohnya rasanya mungkinlah orang kata stres dah tak berapa tahap teruk lah kalau kata ada disebabkan oleh penyakit COVID-19 kan. Kalau kita ingat balik tingkat awal bila berlaku orang kata PKP, rasanya ramai yang stres. Betul tak? Bila diarah untuk duduk di rumah, tak pergi ke mana-mana kan.
Jadi bila berlaku peringkat awal, semua orang stres, semua orang tak boleh nak, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Ada yang boleh terima sebab mungkin cara memandang penyakit itu dari segi side positif. Ada yang tak boleh terima, kata apa ni, tak boleh nak bergerak ke mana, dia memandang dari segi side negatif. Okay, so bagusnya kalau kita pandang dari side positif. Okay, jadi dekat situ sebenarnya kita nampak seseorang itu sebenarnya dia bersedia untuk berdepan dengan cara mengatasi stres, iaitu kita panggil coping skill. Okay, coping skill ni sebenarnya adalah satu cara untuk kita keluarkan diri kita daripada stres. Stres ni nak tak nak memang kita kena terima, dan kita tak boleh biarkan benda tu berlalu sahaja ataupun berlarutan. Kita kena cope, kena selesaikan. Okay? Okay, jadi contohlah, itu adalah apa yang berlaku 3 bulan sebelum ni lah. Semua orang stres, tak boleh nak elak. Ya, bagaimana setiap orang berdepan dengan stres itu bergantung pada, orang kata, kebolehan untuk seseorang tu cope tekanan. Okay, so kalau pelajar pula, apa yang sebagai seorang pelajar, apa yang stres yang sedang dihadapi oleh seorang pelajar? Ya, macam cikgu cakap, punca stres. Ada faktor dalam, ada faktor luar. Okey, rata-rata, orang kata contohnya sebagai seorang pelajar, dikaitkan dengan kerja yang terlalu banyak, kan? Betul tak? Stres tak? Okey, stres juga kan? Stres, kenapa berlaku stres? Okey, memang stres tu datang daripada faktor luar, iaitu kerja sekolah, tugasan. Tapi benda tu berlaku stres ada kaitan juga dengan diri kita. Kalau kita seorang yang boleh memenuhi tuntutan, contoh cikgu cakap tadi kan, seseorang tu stres apabila tak boleh nak memenuhi tuntutan. Tapi apabila seseorang tu boleh memenuhi tuntutan, iaitu contohnya tugasan, kena hantar, dia boleh memenuhi tuntutan, dia takkan stres. Berlaku stres bila kita tak berjaya memenuhi tuntutan. Tapi kena tengok, tak berjaya memenuhi tuntutan tu sebab apa? Adakah kita insan yang suka berlengah, suka bertangguh, kan? Bila bertangguh, berlengah ni, tak hantar ikut deadline, satu masa akan menjadi, kerja itu menjadi banyak. Okay, bila kerja itu menjadi banyak, sampai satu masa memang kita tak berjaya untuk selesaikan. Itu yang datangnya stres. So, kita kena tengok stres ni, apa punca stres? Kalau kata memang berpunca pada diri kita sendiri, apa jalan penyelesaian? Iaitu coping skill yang perlu diambil lah. Stres memang kita perlu terima. Sama ada positif, negatif, kita yang perlu tentukan adakah itu positif ataupun negatif. Kalau positif, memang mudah sedikit untuk kita nak berdepan sebab kita dah ready. Yang negatif, macam mana nak selesaikan stres itu, mesti kembali kepada positif. Cuba awak ubah cara pandang awak tentang tekanan itu. Contohnya yang macam tugasan tadi. Ada kata tugasan ini menyusahkan lah, ya. Apa lagi? Macam-macam lah dia fikir negatif kan. Jadi, nak tak nak sebenarnya kena hantar juga tugasan itu. Jadi, macam mana nak selesaikan ataupun nak atasi, ubah cara pandang. Mungkin kita kata, cikgu bagi tugasan ini untuk kita belajar, ya, menambah ilmu walaupun kita tak diajar secara bersemuka. Okay, so jadi cuba ubah cara pandang awak tentang tekanan itu. Bila ubah cara pandang awak, jadi sebenarnya orang kata awak punya emosi awak pun okey. Mungkin tak rasa marah, awak relax. Bila relax baru nampak sebenarnya jalan apa yang perlu aku buat. Orang kata tugasan ini perlu dibuat. Wajib dibuat, wajib dihantar. Tapi terlalu banyak, macam mana nak buat? Mungkin buat sedikit-sedikit. Bila buat sedikit-sedikit, lama-lama sebenarnya habis. Itu adalah coping skill. So, macam mana nak cope? First, kita kena ubah cara pandang kita tentang stres. Tak semua orang dia memandang stres itu sebagai satu benda yang bagus sebenarnya. Sebenarnya, orang kata kalau kita melihat stres itu bagus sebenarnya, satu bagusnya pada seseorang itu sebenarnya dia menjadikan seseorang itu lebih berfungsi.
membantu seseorang itu menyiapkan diri dia untuk pelbagai cabaran di hadapan. So sebenarnya stres bagus sebenarnya. Macam mana kita nak cope, kita kena tengok pelbagai situasi lah. Dan kita juga orang kata kalau tak boleh nak berdepan situasi stres itu dengan orang kata secara seorang secara sendiri, kita boleh dapatkan sokongan daripada orang sekeliling. Contohnya paling dekat siapa yang rapat dengan kita. Ada mak ayah, mak atau ayah, adik-beradik ataupun kawan. So sebenarnya stres ni tak perlulah kita nak orang kata nak buang jauh-jauh. Sebenarnya dia paling rapat, memang tak boleh lah sebenarnya sebagai seorang manusia tak hadapi stres. Tapi kalau kita sentiasa bersedia, sebenarnya apa-apa masalah, apa-apa tekanan sebenarnya kita akan mampu selesaikan. Itu tentang stres. Harap-harap dapatlah sedikit ya. Kata anak-anak dapatlah faham apa yang cuba cikgu nak kongsikan tentang stres ya. Tadi kita dah faham stres tu apa. Okey, macam mana kita nak cuba coping skill untuk berdepan dengan stres. Okey, so itu saja, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, bersambung kita dalam tajuk stres. Tempoh hari cikgu dah terangkan apa maksud stres ya. Sedikit tentang punca-punca stres. So hari ini kita sambung sedikit lah ya. Kenapa cikgu tekankan tentang stres? Sebab ada sesetengah orang dia biarkan stres tu berlarutan. Bahaya bila stres kita biarkan berlarutan. Kerana stres ni dia ada 3 tahap lah sebenarnya ya. Tahap yang ringan, tahap sederhana dan berat. Kalau boleh kita cuba bawa stres tu ke tahap yang sederhana ya. Okey, cuba kita tengok tahap yang ringan. Stres tahap ringan ni bukan tak bagus. Dia lebih kepada macam tak digalakkan lah. Contoh ada stres yang ringan, dia membuatkan seseorang itu kurang bermotivasi, kurang untuk mencapai daya tindak yang optimum lah ya. Kalau stres yang sederhana ni, bagusnya dia boleh motivatekan seseorang. Okey, contohnya lah ya, stres exam kan. Bila kita ada stres nak exam, kita rasa perlunya kita berusaha lebih keras untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Itu stres yang memberi stres yang bagus. Itu stres yang sederhana. Bagaimana kita manipulasi stres menjadi satu benda yang positif. Okey, stres yang tak berapa nak bagus adalah stres yang berat. Ya. Stres yang berat ni berlaku apabila seseorang itu dia stres, dia biarkan, dia tak cuba nak selesaikan, dan akhirnya stres tu dia akan menjadi membuatkan seseorang itu bolehlah ke tahap, pernah dengar tak macam masalah kesihatan mental, depression, kemurungan kan. Tu yang stres yang tahap berat lah. Okey, jadi kalau boleh kita cuba bawa stres tu ke tahap yang sederhana, di mana kita nak stres tu motivasikan kita. Kita tak nak pula dia terlalu ringan sampai kita rasa macam tak perlu nak usaha, sampai kita bukan putus asa, sampai kita rasa benda tu macam terlalu ringan, remeh. Okey, itu dari segi stres. Okey, kedua, cuba kita kenal punca-punca stres. Hari tu cikgu dah terangkan tentang punca-punca stres. Macam tempoh hari cikgu ada cakap, stres ni ada faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, faktor dalaman ni sebenarnya dia banyak lagi lah pecahannya. Contohnya stres, kita pergi dulu faktor luaran lah, senang. Faktor luaran contohnya daripada faktor perhubungan dengan seseorang, faktor datang daripada faktor organisasi,
faktor datang dari segi contoh dari segi akademik, contoh nak mencapai sesuatu matlamat dalam akademik, okey, itu adalah faktor-faktor luaran. Banyaklah sebenarnya ya konflik yang disebabkan oleh faktor luaran. Faktor dalaman ni faktor diri kita, datang daripada contohnya faktor personality kita, pemikiran kita, dan juga contohnya datang daripada faktor bibliografi, faktor biologi, contoh faktor kesihatan. Okey. Jadi pernah tak kita cuba kenal tanda-tanda stres? Ya, stres ni ada beberapa tanda lah sebenarnya. Contoh kita pergi kepada faktor fizikal dahulu. Dia ada faktor fizikal, faktor psikologi, faktor tingkah laku juga. Ya, okey. Faktor fizikal, kalau rasa macam kita ada bibir yang kering, ya, tangan kita gementar, kita mudah gementar, kita ada sakit kepala, okey, apa lagi, kita rasa macam kurang tidur, ya, rasa badan lenguh-lenguh, ya, sakit perut, ceret-berit, dan lagi satu yang bahayanya, ada orang kata jantung. Jantung tu kita boleh rasa lah jantung tu berdegup dengan laju. Tu tanda yang tak berapa bagus lah, sebab kita mempunyai stres yang mungkin tahap tinggi. Okey, psikologi. Okey, apa berlaku, ya? Okey, tanda-tanda kalau kita rasa kita ni cepat marah pada seseorang, ya, mudi aja kan. Tu dah maksudnya diri kita ni adalah orang kata mungkin sedang menghadapi stres. Ya, kita rasa gelisah, ya, lemah semangat, mungkin hampir-hampir putus asa, rasa dunia ni macam semua orang tak faham diri dia kan. Okay, bimbang, dan mungkin dalam kelas ada masalah kurang daya tumpuan, tak boleh nak fokus walaupun dah cuba kan. Okey, dan ada juga ya mereka yang tanda stres tu jenis yang mudah lupa, okey, dan rendah diri. Tu dari segi tanda-tanda stres dari segi psikologikal. Okey, kalau pada tingkah laku pula kita tengok contohnya lah ya, tiba-tiba seseorang tu terlalu merokok, terlalu banyak, orang kata merokok di luar daripada kebiasaan. Dan ada juga tanda seseorang tu stres, ya, apabila dia dah berani mengambil bahan-bahan terlarang, contohnya dadah kan. Okey, ada juga ya mereka tanda-tanda stres ni berlaku apabila seseorang tu dia membuli orang, dia bertindak agresif. Tu maksudnya seseorang tu sedang hadapi stres. Itu tanda-tanda stres lah. Okey, tadi kita dah kenal apakah sedikit punca, ada faktor dalam, faktor luar, tanda-tanda stres, dan seterusnya. Okey, stres ni apa perlu kita buat? Stres ni kan, okey, kalau ikutkan stres ni memang perlu diselesaikan, memang dia tak boleh nak biarkan. Okey, dia adalah satu tahap memang patut dibiarkan seandainya stres tu dah memang tak mampu nak diubah. Okey, so macam mana nak buat? Okey, sekarang cikgu nak kongsi tips lah. Sebenarnya ni bukan tips untuk selesaikan stres. Dia memberi bagaimana orang kata penyelesaian stres jangka masa pendek. Maksudnya penyelesaian jangka masa pendek ni bukan bermaksud stres tu hilang. Tak, dia membantu mungkin membuatkan seseorang itu dia dah tenang, baru boleh berfikir secara rasional bagaimana nak cuba atasi tekanan itu. Okey, kita katakan ya, okey, cikgu ajar 10B ya. Ini orang kata penyelesaian stres jangka masa pendek. Tips lah ya. Okey, yang pertama kita perlu bertenang ya. Bila ada stres tu tenang. Yang first tenang dulu.
Okey, sebab apa tenang? Sebab kita nak emosi kita, bila stres ni dia berlaku pada perubahan emosi, kita rasa marah, ya. Marah, orang kata fikiran berkecamuk. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kalau andai kata kita memang nak selesaikan stres itu, tapi jangka masa yang pendek, kena bertenang. Ni 10B. B yang kedua adalah cuba bernafas dalam-dalam. Ambil masa 1 minit bernafas sedalam yang mungkin. Lepas tu lepas. Buat lagi dalam masa 1 minit. Cuba rasai apa perubahan yang berlaku pada diri. Okay. B yang ketiga, berkata relax. Kata relax. Ya. Bila kata relax, kita set dalam minda, kita perlu relax. Ya. Kata je. Berkata relax. Ya. Okey, B yang keempat adalah beribadat. Semua orang tahulah kalau kata beribadat ni apa kesan beribadat, tak kisahlah apa juga agama, pasti kita akan rasa di akhir ibadat kita rasa tenang kan. Okey, B yang kelima, bercakap dengan orang. Maknanya bercakap dengan seseorang lah ya. Cari seseorang yang kita rasa percaya. B yang seterusnya adalah berurut. Kenapa berurut? Sebab tadi ada tanda-tanda stres, tanda-tanda pada fizikal di mana ada orang kata lengur-lengur badan kan. So B yang keenam ni berurut. Bila kata kita urut, kita telah mengaktifkan semula otot-otot yang sakit-sakit, yang lesu kan. Cuba kita rasa, lepas kita urut mesti kita rasa segar, badan segar kan, badan lebih sihat. Bila kata dah lebih sihat, barulah minda pun lebih bagus. B yang seterusnya berehat dan dengan muzik. Cuba berehat dan dengan muzik. Muzik tu adalah muzik yang sentimental lah. Jangan muzik yang rancak-rancak. Dah lah kita tengah stres. Bila dengar muzik yang rancak-rancak ni, lagi lah orang kata sakit kepala kan. Okey. Seterusnya yang ke-8 adalah beriadah. Beriadah ni maksudnya mungkinlah kita berenang, ya, berjalan, ya, aktiviti yang santai-santai tapi mengeluarkan peluh. Okey, B yang seterusnya bersenam. Tadi beriadah yang ringan-ringan, ni bersenam. Ambillah aktiviti yang orang kata lebih banyaklah mengeluarkan peluh. Ya. Jogging ke kan, orang kata berlari ke, ya. Berbasikal kan. Okey, seterusnya ya, yang terakhir adalah berfikiran positif ya. Tidak dinafikan ramai di kalangan kita susah sangat kita nak keluarkan diri daripada masalah kerana kita ni terlalu banyak fikiran yang negatif. So tak nak kita kena bawa fikiran kita ke arah fikiran yang lebih positif. Bila positif, kita rasa kita lebih bersedia untuk hadapi sesuatu situasi ataupun masalah ya. Okey, ini penyelesaian stres jangka masa pendek. Okey, jangka masa panjang pula. Okey, cikgu nak ajar sedikit ideal. Apa ideal? I-D-E-A-L. Ya, I. Ya. Identify. Identify ni adalah kita cuba kenal pasti masalah kita. Pasti ada sesuatu sebab kenapa kita berada dalam situasi stres juga ya. Okey. Cikgu sambung ya, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu tekanan dengan menggunakan teknik jangka masa panjang iaitu ideal. Yang pertama adalah identify. Identify ni kita cuba kenal pasti masalah kita. Okey, kenal pasti apakah punca ya, kenapa kita berada dalam situasi keadaan yang begitu tertekan ya, mungkin datang daripada faktor luar, mungkin datang daripada faktor dalam. Okey, yang kedua kita describe. Describe ni maksudnya kita cuba terangkan, kita cari cadangan ataupun penyelesaian apa yang boleh kita ambil. Okey, itu describe. Maknanya kita pilih. Kita dah cadangkan, kita pilih apakah alternatif yang boleh kita ambil. Okey, yang ketiga adalah evaluate. Kita evaluate daripada cadangan-cadangan yang kita dah ambil tu, yang mana memberi kebaikan ataupun yang mana memberi keburukan. Yang memberi kebaikan tu yang patut kita ambil dan keburukan tu kita tinggalkanlah. Okey, yang keempat adalah act. Tak nak stres perlu perlu diselesaikan. So A ni mengajar kita
act ni mengajar kita untuk kita bertindak. So kita dah menilai apakah yang baik, yang buruk. So kita bertindak. Yang baik itu kita jadikan satu tindakan. Okay, lepas kita dah bertindak, yang terakhir adalah L, learn. Kita belajar daripada pengalaman yang mana orang kata dari segi apa yang kita dah buat tu, adakah berjaya, adakah tidak. So kita belajar, orang kata belajar daripada pengalaman, iaitu berjaya ataupun tidak. Itu dari segi kita menyelesaikan stres dari jangka masa panjang. So dua-dua ni sebenarnya kita boleh guna jangka masa pendek dan panjang. Pendek ni dia tak menyelesaikan masalah, cuma dia membantu kita untuk lebih relax lah, agar kita dah bersedia untuk hadapi stres dengan positif. Ya, bila dah positif baru kita boleh pergi ke ideal. Ya, I identify, D describe, E evaluate, A act, L adalah learn. Ya. Okay, so macam cikgu ada cakap di permulaan tadi, kita cuba bawa stres kita di tahap yang sederhana. Jangan terlalu ringan sampai kita rasa demotivated, membuatkan kita rasa tak bermotivasi. Dia tak nak usaha langsung lah senang cerita. Dan jangan biarkan stres tu tahap terlalu tinggi sampai membuatkan kita pergi ke fasa seterusnya sampai kita ni masuk ke tahap kemurungan, depression, ataupun kita dah dalam kategori ada masalah kesihatan mental. So sebenarnya kita chill je. Bila ada stres, chill je. Kita cuba relax. Bila dah relax, baru kita mampu untuk berdepan dengan masalah itu dan terus selesaikan. So jangan putus asa lah sebenarnya bila kita ada stres. Macam cikgu ajar tadi, cuba buat orang kata teknik jangka masa pendek dan panjang. Ya, andai kata tak berapa nak dapat ataupun faham daripada penerangan cikgu, mungkin boleh PM tepi. Dah orang kata dah jauh ni, kena PM tepi je lah. Kalau dekat ni senang nak panggil secara bersemuka kan. Okay, so itu saja perkongsian daripada cikgu tentang pengurusan stres. Cikgu harap semua faham lah ya. Kita perlu sentiasa bersedia dengan tekanan ya. Tekanan cuba kita fikir adalah bagus untuk diri kita, menyiapkan diri kita untuk ke arah yang lebih baik dan lebih orang kata lebih bagus untuk kita hadapi pelbagai situasi yang mendatang. So itu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.